Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita pada kelas kali ini. Baiklah, hari ini sedikit berbeza sedikit ya. Saya tak dapat nak buat sesi Google Meet pada kelas hari ini sebab saya perlu menghadiri kursus. Walau bagaimanapun tugasan telah saya sediakan. Okey, dan ini adalah sedikit video penerangan lah ataupun saya nak terangkan kepada kamu apa tugasan yang perlu dibuat lah pada hari ini. Okey, kita di dalam subtopik yang terakhir, bab yang pertama insya-Allah kita boleh selesaikan tajuk ni pada hari ini, dan akhir sekali saya ada sedikit latihan pengukuhan. Okey, baiklah, seperti biasa, sebelum kita bermula, tajuk kita hari ini adalah 1.3 invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu tugasan pada minggu yang lalu. Okey, saya kongsikan paparannya sebentar ya. Okey, kita tengok dulu sekejap tugasan pada minggu yang lalu. Saya dah buat semakan, ada beberapa orang kawan kita dah hantar tugasan. Alhamdulillah, tahniah yang dah hantar tugasan. Yang belum hantar tugasan masih boleh berbuat demikian. Pada pautan penghantaran tugasan itu kamu boleh send, ataupun yang mana yang tak berkesempatan ataupun sukar untuk menghantar secara online, saya akan semak semua buku tulis sewaktu kita bertemulah, sewaktu sesi kelas bersemuka selepas cuti tengahan penggal kedua ni ya, iaitu 5 April ya. Pada 5 April kita dah buka sekolah, so kelas nanti saya akan buat semakan lah kelas kita. Baik, kita tengok yang kawan-kawan yang dah hantar. Yang pertama Putri Nur Amira. Okey, saya dah tengok kita ada 6 soalan saja minggu lalu. Okey, semua dia dah jawab dengan tepat, tahniah. Baik, yang kedua iaitu Siti Nur Atika. Okey, juga saya dah buat semakan. Okey, tengok semua dia jawab dengan betul. Baik, tahniah, terima kasih Siti Nur Atika. Seterusnya Fakhrul Razi juga dah hantar tugasan dengan saya. Okey, walaupun gelap sikit gambar dia tapi tak ada masalah, saya boleh baca. Okey, Fakhrul Razi, tahniah. Baik, betul semua. Seterusnya Irfan hantar tugasan dan saya buat tambahan sikit Irfan ya. Tertinggal satu etika ni. Irfan saya tambah je, selamat digunakan ni, tak ada masalah tu. Okey. Di buku Irfan pun Irfan boleh tambahlah satu lagi sahaja yang tertinggal ya. Baik, tak ada masalah. Terima kasih dah hantar, tahniah. Okey, seterusnya Lutfi juga dah hantar tugasan Lutfi. Okey, tak ada masalah. Cuma Lutfi dekat etika ni saya minta yang ringkas saja, tapi Lutfi tulis penerangannya lebih baik lagi lah ya. Okey, baiklah. Itu kawan-kawan yang dah hantar tugasan dengan saya. Ada satu orang lagi kawan kita juga dah hantar, iaitu Syamini dah hantar. Tetapi malangnya Syamini, saya tak boleh buka tugasan itu. File yang Syamini send tu saya tak dapat buka. Tak mengapa, jangan risau. Syamini boleh hantar semula pada pautan tu, ataupun kalau sukar tak ada masalah, nanti bawa saja buku tulis, sewaktu sesi bersemuka saya akan buat penandaan. Okey, itu adalah sedikit semakan tugasan. Tahniah lagi sekali kawan-kawan kita yang dah berjaya hantar tugasan. Okey, baiklah, kita nak terus sahaja kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu 1.3 invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Sebelum itu kita tengok dulu indeks. Okey, yang ada buku tulis dengan kamu sekarang ini, boleh isikan ruangan indeks ini. Okey, saya besarkan, saya baru je isi tadi. Okey, bilangan 8 kelas kita bilangan 8, minggu ke-10, 25 Mac hari ini. Okey, tajuk kita adalah 1.3 invensi dan inovasi dalam reka bentuk. So tolong tulis di dalam bahagian indeks buku tulis kamu supaya kita boleh keep track kelas kita. Baiklah, saya terus sahaja. Tajuk ni ringkas subtopik yang paling akhir untuk
bab yang pertama ni, insyaAllah kita boleh selesaikan. Soalan pun ada sikit saja. Okay. Secara keseluruhannya soalan saya ada 3 je sebenarnya. 1, 2, 3. Okay. So penerangan saya sangat ringkas lah hari ni. Kita tengok sedikit sahaja. Okay, walau bagaimanapun kita tetap ikutlah buku teks. Kita akan tengok. Baik, saya terus sebagai pengenalannya di sini. Kamu boleh merujuk muka surat 22 ya. Buku teks muka surat 22. Okey, kita lihat sedikitlah apa kata buku teks ya berkenaan dengan invensi dan inovasi. Dua perkataan baru ni dalam reka bentuk. Baik, kita selalu dengar, tetapi kali ini kita pergi mendalam sedikitlah. Okey, baiklah, kita lihat ya. Apa dia kata? Pelbagai produk reka bentuk sentiasa dihasilkan dan terus berkembang selagi manusia mempunyai keperluan dan kehendak. Setujulah kan? Macam kita dah bincang panjang lebar kelas yang sebelum ni. Okey, sesuatu produk ini diilhamkan melalui invensi, inovasi dan kreativiti dalam reka bentuk. Okey. Lagi seterusnya, namun begitu, rekaan tersebut haruslah mengambil kira nilai-nilai kemanusiaan, nilai murni kita dah tengok minggu lalu, dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada kehidupan lain. Okey. Kini reka bentuk semakin maju dan mencakupi pelbagai bidang dan produk. Yang berikut ialah sebahagian daripada contoh reka bentuk terkini yang berinovasi. Tak adalah terkini sangat kan. Tetapi dia bagi kita beberapa contoh. Tak apa, mari kita lihat. Yang pertama, apa dia kata ni? Gambar apa ni? Gambar wow bulan. Gambar wow bulan. Okey, kita lihat. Ini adalah logo Malaysia Airlines. Reka bentuk logo ini digunakan dalam syarikat penerbangan Malaysia Berhad. Inovasinya diambil daripada bentuk layang-layang ataupun wow bulan. Ini logo yang sangat tak asing lagi lah bagi kita ya. MAS ataupun Malaysia Airlines, syarikat penerbangan Malaysia. Okey. Jadi ini logo dia. Dia ambil ilham daripada wow bulan. Dia bagi gitulah, dia bagi contoh. Okey. Tak ada apa pun ni, dia nak tunjuk contoh je. Apa lagi dia bagi tahu kita? Masjid Putra dinamakan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Masjid ini merupakan salah satu inovasi bentuk geometri. So dia diambil ilhamnya daripada bentuk geometri. So banyaklah digunakan bentuk-bentuk geometri di dalam pembinaan masjid ini. Okey. Baik. Akhir sekali contoh lagi dia bagi kita. Ni hanya maklumat tambahan. Tak ada apa yang serius. Ni santai-santai saja. Dia kata apa? Pemacu pena. Pendrive. Semua orang tahu pendrive kan? Dicipta pada tahun 2001. Sekarang 2021. Maksudnya 20 tahun lalu telah dicipta pendrive ini. Okey, sebelum tahun 2001 tiada pendrive. Pendrive tak wujud di dunia ni ya. Oleh siapa yang cipta? Seorang rakyat Malaysia yang cipta. Kalau yang tak tahulah siapa yang cipta tu. Nama dia Datuk Hua Ken Seng. Okey, beliau berasal daripada Sekincan, Selangor. Kini beliau bekerja sebagai Ketua Pegawai Eksekutif bagi syarikat Phison Elektronik di Taiwan. Rupa-rupanya pendrive ini dicipta oleh rakyat Malaysia. Bagi yang tak tahu. Baik. Ini cerita 20 tahun yang lalu. Okey, itu sedikitlah buku teks kita share dengan kita. Info-info tambahan berkaitan dengan invensi dan inovasi. Sekadar maklumat untuk kita tambah pengetahuan am kita. Baik, kita terus sahaja pergi kepada soalan yang pertama. Baiklah. Di paparan sekarang saya terus sahaja soalan yang pertama. Okey, yang pentinglah ni ya. Dia tanya kita apa? Soalan 1. Apakah definisi invensi? Daripada tadi sembang pasal invensi, tapi invensi itu apa? Ini dia soalan tanya kita. Apakah definisi invensi? Mari kita lihat di muka surat 23. Saya besarkan paparan. Okey, definisi invensi. Jelas dia bagi tahu kita. Yang saya tanda dengan highlight warna hijau ni ya. Invensi ialah kaedah atau proses mencari jalan untuk menghasilkan produk
atau perkhidmatan yang baharu serta belum pernah wujud. Ini dia, yang baharu serta belum pernah wujud sebelumnya. Hebat. Saya baca sikit lagi sebelum kita tengok penerangan. Penemuan produk baharu ini diperolehi melalui eksperimen pengamatan secara tidak sengaja atau melalui kajian. Namun begitu, produk ini tidak lagi dipanggil invensi apabila usianya mencecah 10 tahun. Banyak orang telah biasa menggunakannya. Contohnya radio merupakan invensi pada sekitar tahun 1901 oleh Marconi. Tetapi kini radio merupakan satu produk yang lazim. Dia kata yang lazim. Masalah dia sekarang ni, radio pun dah tak wujud dah. Ramai orang tak tahu pun. Kanak-kanak zaman sekarang apa itu radio. Dia tak pernah menggunakan radio. Okey, tak apa, tu iklan dia. Tapi yang penting kat sini kita nak tahu, invensi ni maksud dia, kita cipta satu benda baru yang benda tu tak pernah wujud di dunia ni. Jadi bukan semua orang boleh mencipta lah kan invensi ni. Produk tu tak ada, tak wujud sama sekali. Tiba-tiba kamulah orang yang pertama yang cipta produk tu. Itu dipanggil sebagai invensi. Adalah sangat sukar untuk dibuat. Biasanya orang yang buat tu dia kata apa dekat sini? Diperolehi melalui eksperimen. Maksud dia memang tahu teknologi, dia kaji teknologi dengan mendalam. Akhirnya dia eksperimen berbanyak kali sampailah dia jumpa, ini satu produk yang baru yang tak wujud lagi di dunia ini. Jadi itu invensi ya. Pengamatan secara tidak sengaja ataupun melalui kajian. So kajian yang berterusan, berpanjangan, kajian yang mendalam ya. Jadi invensi ini sesuatu yang hebat lah kan. Jadi biasanya invensi ni kita kata macam mana ya, ayat biasa dia kata orang gila saja kan yang invensi ni, yang mencipta sesuatu benda yang baru ni. Kenapa saya kata orang gila? Kalau kamu tengok sejarah, kebanyakan inventor ni masyarakat keliling akan kata dia gila. Contoh dia macam orang yang mencipta kapal terbang. Siapa dia? Wright bersaudara, betul? Wilbur Wright dan Oliver Wright. Mereka ni adik-beradik. Dia yang mula-mula sekali mencipta kapal terbang. Waktu dia bagi tahulah orang kampung dia boleh cipta kapal terbang, semua orang ketawakan dia dan kata dia seorang yang gila kan. Mana boleh kapal terbang, kapal lah atas lautan. Mana pula boleh terbang? Mana ada manusia boleh terbang? Itu burung sahaja yang boleh terbang. Tetapi seorang inventor ni ataupun pencipta ni, dia berpandangan berbeza daripada orang lain. Dia kata boleh, ada kaedah dia dan dia berjaya buktikan. Hari ini kapal terbang sesuatu yang normal, bukan lagi sesuatu yang gila ya. Biasalah tu. Tetapi waktu mula-mula nak cipta, orang kata dia gila. Itulah invensi ya. Baik. Panjang pula cerita dia. Seronok, banyak cerita berkenaan dengan invensi ni. Di dalam YouTube pun kami boleh buat carian. Macam-macam cerita dia best. Ya? Okey, baik kita teruskan. Minta maaf kalau ada gangguan bunyi sikit, macam bising sikit. Okey, soalan 2. Saya teruskan saja ya. Apakah definisi inovasi? Berbeza. Apakah definisi inovasi? Selalu kita dengar inovasi. Bahasa Inggeris, innovation. Apa maksud dia? Baik, kita lihat di sebelah. Definisi inovasi. Inovasi ialah pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna. Ya, inilah yang kita nak buat, iaitu produk tu dah wujud tetapi kita tambah baik. Inilah yang selalu kita lihat di keliling kita. Produk tu dah ada tapi tambah baik. Begitu ya. Saya bacakan sikit lagi. Dia kata apa? Inovasi berlaku apabila terdapat penambahbaikan terhadap fungsi, corak, sistem atau rupa bentuk sesuatu produk. Contohnya radio. Suka betul buku teks kita dengan radio. Radio lagi. Radio kini diinovasikan dengan kemampuan bersiaran melalui
internet. Dulu-dulu radio bentuk dia macam ni. Okey. Tapi sekarang ni radio pun dah tak ada jual dah di kedai. Dah tak banyak dah. Ya. Macam mana? Kenapa jadi begitu? Sebab ada dah alatan ataupun produk lain yang lebih baik dengan fungsi yang sama. Boleh juga dengan radio tapi lebih baik. Apa dia? Radio sekarang ni kita dengar di telefon saja. Boleh dengar sebab radio boleh diakses dengan menggunakan internet. Tak mengguna lagi gelombang radio yang asal, tetapi tetap kita panggil dia radio lah kan, walaupun dia duduk dalam handphone kita. Sedangkan dia tak guna radio pun. Tu cerita panjang lah. Radio ni maksud dia frekuensi. Okey, sedikit lagi dia bawah ni dia hanya elaborate sajalah. Dia kata di peringkat komersial, inovasi didefinisikan sebagai penggunaan produk yang mempunyai unsur kreatif dan berdaya saing di pasaran. Okey. Dia kata lagi, reka bentuk dan teknologi pula merupakan pelengkap kepada inovasi. Ini bermakna reka bentuk teknologi memberikan kita peluang untuk memilih cara pembinaan dan penyelesaian yang lebih cekap dan baik, yang melibatkan pengetahuan, kemahiran, menambah baik dan kefahaman secara mendalam terhadap sesuatu masalah reka bentuk. Tujuannya adalah untuk menjadikan produk ini berfungsi paling maksimum pada kos yang munasabah. Dia hanya bagi penerangan sikitlah kepada kita. Maksud dia, itulah objektif kita, iaitu kita nak buat satu inovasi. Produk akhir kamu nanti, suatu projek akhir kamu di tingkatan 3, kita dikehendaki membuat satu produk inovasi. Maksud dia produk dah sedia ada, kita tambah baik produk tersebut menjadi mungkin fungsinya lebih baik, bentuknya lebih baik. Ikutlah banyak-banyak aspek dan elemen yang kita perlu tambah baik. Okey, itu definisi inovasi. Soalan saya nombor 2 ya. Baik, saya terus saja pergi soalan yang ketiga ataupun yang terakhir. Okey, kita tengok 5 aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Baik, kita lihat di sebelah. Aplikasi prinsip invensi inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Okey. Dia kata apa? Kerjaya individu dan organisasi hanya dapat dikekalkan melalui invensi, inovasi dan reka bentuk yang berterusan. Sikap cepat, berpuas hati dan tidak berminat terhadap perubahan akan merugikan bidang kerjaya dan perniagaan. Terdapat pelbagai prinsip invensi, inovasi dalam reka bentuk, antaranya ialah penjimatan tenaga, penggunaan tenaga yang boleh diperbarui, penjimatan masa, mencari kelemahan produk yang boleh diperbaiki, kesepaduan dalam mengaplikasikan prinsip invensi, inovasi dan reka bentuk boleh membangunkan kerjaya atau perniagaan. Contohnya penggunaan telefon pintar yang hanya perlu mengubah warna, fungsi dan cara kendalian. Telefon jenama itu terus diminati di pasaran. Okey, sedikitlah dia bagi tahu kat kita di sini sebenarnya. Inovasi tadi kita nak buat, bila produk dah sedia ada, inovasi itu kadang-kadang bukannya sesuatu yang terlampau drastik. Inovasi dia kadang-kadang perubahan yang sikit. Sebagai contoh, dia bagi tahu dekat kita telefon pintar tadi. Kamu lebih arif lah daripada saya kan berkenaan dengan telefon pintar di pasaran sekarang ni kan. Kalau kamu lihat perubahan telefon pintar ni hampir setiap tahun. Setiap tahun akan keluar model yang terbaru. Apakah yang membezakan dia? Sikit-sikit je kan. Bentuk sikit-sikit, warna berbeza. Yang ketara dia tambah baik dia punya kemampuan kamera, skrin dia bagi lebih besar sedikit. Itu walaupun sedikit-sedikit begitu, itu pun dikira sebagai inovasi. Dia tambah baik. Kalau dulu skrinnya kecil, tahun depan besar sedikit. Dia punya kekuatan prosesornya pun mungkin lebih baik. Begitulah. Dia inovasi. Ada yang kita nampak dengan mata kasar, ada yang tak nampak. Baik. Di sini dia bagi tahu diberitahu kepada kita 5 aplikasi prinsip. Okey, kita tengok 5 aplikasi prinsip. Yang saya nak jawapannya adalah ini sajalah sebenarnya. Bukan nak suruh salin ni tak, bukan nak suruh salin panjang-panjang ni tak. Saya nak ini je. Yang pertama adalah pertahanan. Kita tengoklah sikit penerangannya. Saya bacakan saja. Dia kata apa? Yang berkaitan dengan pertahanan. Keselamatan negara harus dijaga agar tidak
diceroboh oleh anasir luar. Oleh itu, invensi, inovasi dan reka bentuk memainkan peranan dalam bidang persenjataan, komunikasi, perekodan dan pengawasan. Terdapat pelbagai jenis peralatan yang telah dibangunkan untuk mencapai matlamat tersebut. Antaranya adalah robot pengesan periuk api yang boleh digunakan tanpa memudaratkan manusia. Okey, jadi di bidang pertahanan dan keselamatan negara terutamanya memang banyaklah digunakan inovasi-inovasi yang terkini. Kalau kamu baru-baru ni banyak ditunjukkan di televisyen bagaimanakah pihak penguasa, polis dan juga tentera sudah mula menggunakan drone untuk memantau keselamatan ataupun lalu lintas. Dah start dah pakai drone. Jadi itu aplikasi penggunaan teknologi ataupun inovasi yang terkini lah. Okey, kita lihat lagi seterusnya. Yang kedua, apa lagi aplikasi prinsip invensi yang kedua dalam bidang apa pula? Kita tengok. Bidang pendidikan. Yang inilah yang kita sedang alami sekarang ini. Dia kata apa? Dalam bidang pendidikan terdapat pelbagai alatan hasil daripada invensi, inovasi dan reka bentuk yang dibangunkan. Antaranya ialah peralatan untuk latihan amali, alatan sukan, tayangan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, inilah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kalau tanpa inovasi, kita tak boleh pun buat kelas macam sekarang. Saya di rumah saya, kamu di rumah kamu, tetapi kita tetap kelas seperti biasa. Ini berjaya dibuat disebabkan adanya inovasi-inovasi terkini, teknologi yang baru yang membolehkan kita tetap menjalankan sesi kelas walaupun tidak secara bersemuka. Inilah contoh terbaik kita nak tunjuk pada hari ini. Okey. Jadi nak habis dah kita punya PDPR. Tak tahulah perasaan kamu macam mana kan. Ada orang seronok, ada orang sedih. Tapi secara peribadi, bagi saya, kita beruntung sebab kita berjaya merasa sedikit bagaimanakah pembelajaran masa hadapan berlaku. Mungkin lagi 20 tahun, kelas memang macam ni. Tak ada dah sekolah. Sekolah dah tak wujud. Mungkin. Siapa yang tahu kan? Okey, baiklah. Iklan sikit. Baik, seterusnya. Yang ketiga, iaitu aplikasi dalam bidang kesihatan. Semestinya banyaklah. Invensi inovasi dalam reka bentuk digunakan dalam pelbagai bidang kesihatan. Pelbagai jenis alatan kesihatan sokongan dihasilkan. Memang banyaklah. Alat-alatan kesihatan ni yang kita boleh nampak dengan mata kasar kita. Sekarang ini dah banyak smartwatch, jam pintar. Pada jam itu dia dapat tahu apa tu? Dia punya kadar nadi, heart rate dia berapa. Jadi kalau dia punya kadar nadi yang terlampau tinggi mungkin dapat membahayakan degupan jantung dia boleh ukur. Banyaklah lagi aplikasi ataupun invensi dan inovasi berkaitan dengan kesihatan. Lagi apa lagi? Ini tak ada apa, ni santai-santai aja. Okey, yang keempat iaitu pembuatan. Kita tengok, okey. Pembuatan peralatan dan bahan berubah dengan ketara untuk memenuhi cita rasa pengguna. Kini terdapat bahan baharu untuk menggantikan bahan lama yang didapati kurang cekap. Contohnya penggunaan gentian carbon fiber untuk menggantikan logam dalam pembuatan kereta. Pada masa dahulu, untuk membuat sebuah model mereka bentuk menghabiskan banyak masa untuk mengukur, mengerat, menggerudi, menyambung, melicin dan mewarna. Dengan teknologi pencetak 3D ataupun pen 3D, hal ini tidak berlaku lagi. Semua kerja dapat dilakukan dengan menekan butang arahan. Okey, dia bagi tahu kita di dalam bidang pembuatan tersangatlah banyak inovasi dan invensi yang telah dicipta. Antara contoh yang ketara dia bagi tahu pada kita iaitu gentian karbon ataupun carbon fiber. Bermaksud itu penemuan sejenis bahan yang kuat tetapi ringan. Jadi dia digunakan untuk mengganti bahan sebelum ini yang kebanyakannya menggunakan besi lah Kalau dalam pembinaan kenderaan dia tukarkan. Jadi penggunaan besi tadi ditukar kepada gentian fiber yang kekuatannya sama kuat dengan besi tetapi mungkin lebih ringan dan kos juga mungkin lebih murah untuk dihasilkan. Itu carbon fiber. Apa yang ketara?
basikal lah yang ketara. Ya? Jadi basikal dulu-dulu semua besi. So berat. Basikal yang moden, semuanya kebanyakannya diperbuat daripada gentian karbon. Carbon fiber. Satu buah basikal mungkin beratnya tak sampai pun 10 kilogram. Ya? Sekitar 7, 8, 9 kilogram. Tu dah sangat ringan lah kan. Okey. Sedikit bahagian yang keempat iaitu pembuatan. Kita tengok aplikasi yang kelima iaitu teknologi maklumat. Ya. Hampir setiap hari ada sahaja perisian baharu dia kata, pada kita dibangunkan. Semua ini hasil aplikasi prinsip invensi, inovasi dan reka bentuk. Jika dahulu kita menulis menggunakan papan kekunci dan pen, stylus, tetapi kini kita boleh menulis dengan menggunakan jejari sahaja. Ini disokong oleh kewujudan teknologi penstoran dan pemprosesan yang semakin pantas, kecil dan pintar. Panjanglah, tetapi saya rasa kamu pun lebih maklum. Okey, berkenaan dengan teknologi maklumat ni, memanglah ledakan teknologi maklumat yang kita sedang hadapi sekarang ini. Tanpa teknologi maklumat, banyak benda yang kita tak boleh buat. Kelas kita hari ini pun tak akan boleh berlaku tanpa bantuan teknologi maklumat. So ini sangat-sangat penting. So itulah dianya 5 aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Habis soalan saya. 1, 2, 3 sahaja soalan. So saya nak kamu salin jawapan dia. Sekali lagi saya ingatkan, untuk soalan nombor 3 saya hanya perlu ini sahaja. Pertahanan. Penerangan ini tak perlu, hanya nak sembang-sembang saja dengan kamu. Okey? Pertahanan, pendidikan, ini untuk soalan nombor 3 ya. Kesihatan, lagi pembuatan, akhir sekali teknologi maklumat. Cukup 5. Okey, itulah dianya 3 soalan saya. Jadi tugasan pertama dah habis. Tetapi saya ada tugasan kedua kali ini. Berbeza sedikit. Apa dia tugasan kedua? Okey, saya tinggalkan kamu satu set latihan pengukuhan dalam bentuk quizzes. So, kamu boleh jawab berulang-ulang kali quizzes saya ni. Jangan jawab sekali. Dia latihan pengukuhan. Maksud latihan pengukuhan ni macam mana? Buat sampai hebat. Saya ada berapa soalan ya? 15 soalan quizzes saya berikan kepada kamu. Saya nak kamu cuba jawab. Kali pertama, mungkin daripada 15 soalan, betul 10. Cuba lagi kali kedua, betul 12. Cuba lagi kali ketiga, betul semua. Begitulah latihan pengukuhan. Buat berulang kali. Kamu boleh jawab quiz saya tu santai-santai sambil baring pun boleh di phone kamu. Okey, jawablah berapa banyak kali yang kamu mahu sehingga kamu dapat 100%. Sepatutnya begitulah. Okey. Saya tunjukkan pautannya ya. Kamu akan rujuk kepada post saya. Saya akan post di dalam kelas, grup kelas, dan juga di dalam channel Telegram. Kamu akan nampak post seperti biasalah, seperti ini. Okey. Kemudian klikkan dia punya arahan tugasan. Okey. Kamu akan dapat paparan begini. Okey, mula-mula buat tugasan tadi, salin soalan 1, 2, 3. Okey, dah isi jawapan semua, ambil gambar, send tugasan macam biasa. Itu tugasan 1. Okey, tugasan 2 saya nak kamu jawab latihan pengukuhan quizzes. Okey, ini dia punya link. Saya tak pasti saya boleh tunjuk ke kat sini Kita cuba. Saya klik. Okey. Cuba. Okey. Dia akan bawa kamu kepada quizzes. Okey. Kemudian dia minta kamu tulis nama. Di sini saya nak kamu tulis nama kamu. Di belakang nama kamu ada kelas. Macam ni lah. Contoh saya sekarang ni, Muhammad Isham 305. Contoh. Jadi kamu 106. Kamu tulislah 106. Contohnya begitu. Kemudian kamu start. Kamu akan jawab 15 soalan. Kamu nak jawab kali kedua, ulang kali kedua. Pastikan nama yang kamu gunakan nama yang sama. So dia dah akan save nama kamu kat sini. Tak payah ubah lah. So guna nama yang sama supaya kamu dapat record kamu. Kali pertama kamu dapat jawab berapa, kali kedua jawab berapa, kali tiga jawab berapa. Nampaklah nanti peningkatan kamu jawab tu berapa kali. So ini tolong ambil berulang kali sehingga, kalau boleh, sehingga dapat 100% lah. Ya, itu yang terbaik. Okey. So setakat
Itu saja dua tugasan saya. Okey. Ini adalah kelas terakhir PDPR kita minggu yang ke-10. InsyaAllah selepas cuti pertengah Bengal 2 kita akan berjumpa buat kali pertama secara bersemuka. InsyaAllah kita akan jumpa ramai-ramai nanti. Tolong bawa buku tulis kamu waktu berjumpa nanti supaya saya boleh tengok dan buat semakan. Dan mungkin kita boleh bersuai kenal secara bersemuka lah. Okey, setakat ini saja daripada saya untuk hari ini. Kita akan jumpa sewaktu sesi bersemuka nanti. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.